ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi berada di dalam majlis ilmu, dan sukalah untuk disebutkan Syawal ini merupakan penyambung amal soleh kita daripada bulan Ramadan menuju kepada bulan-bulan yang berikutnya. Kerana ramai yang menyangka Syawal adalah penutup ibadah pada bulan Ramadan. Yang dahulunya salat awal waktu, masuk Syawal salatnya di hujung waktu. Yang dahulunya Ramadan salatnya jamaah, maka pada bulan Syawal salatnya bersendirian. Pada Ramadan lalu banyak bersedekah, masuknya Syawal mereka meninggalkan sedekah dan sebagainya. Apa yang kita kena tahu, Syawal hanyalah bulan hanya kembali kepada fitrah. Namun dari sudut amal salehnya masih lagi berterusan. Dan kembali kepada fitrah pada bulan Syawal ini merupakan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kita akan lanjutkan perbincangan kita pada hari ini, iaitu daripada tafsir surah Al-Qamar, dan kita akan tengok di penghujung surah Al-Qamar ini Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan tentang kehidupan di hari akhirat, dan kita akan tengok sedikit nanti ada berkaitan tentang qada dan qadar, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum kita lanjutkan perbincangan pada surah Al-Qamar pada ayat yang ke-49, kita ulang kaji sedikit ayat-ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini setelah 2 minggu kita bercuti, untuk sama-sama kita buat ulang kaji. Iaitu saya nak ajak pada tuan-tuan bermula pada ayat 33. Kita tengok balik ayat 33 dan kita akan terus sampailah ke penghujung surah Al-Qamar. Okey. Kita tengok ulang sedikit pada surah Al-Qamar ayat 33. Okey. Jadi minta Cik Syikin patah balik ke ayat yang ke-33. Baik, pada ayat 33 seperti mana yang kita dah sebut dah sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala datangkan banyak contoh daripada kisah nabi dan umat yang terdahulu yang telah mendustakan wahyu dan mendustakan rasul yang diutuskan kepada mereka. Dan Allah Taala telah sebutkan akibat-akibatnya. Dan ini adalah peringatan keras daripada Allah kepada Quraisy yang melalui perkara yang sama diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, lalu mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Dan Quraisy pun telah melalui zamannya, dan kita pun tengok yang mana akhirnya semua pembesar-pembesar Quraisy yang dahulunya sombong menentang Nabi, akhirnya semuanya telah meninggal dunia. Dan kisah-kisah mereka ini adalah peringatan dan pengajaran kepada kita yang sedang melalui zaman ini. Janganlah sampai apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyesali dengan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Ala kulli hal, surah Al-Qamar ni adalah bercara berkaitan tentang kiamat. Dan surah Al-Qamar ni dia turun sekitar tahun yang kelima kenabian. Ini adalah surah Makkiyah, zaman Mekah, dan dia turun pada tahun kelima kenabian, iaitu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi dakwah ketika sukar. Waktu susah nak berdakwah tu ditentang, dicerca, diejek-ejek, dilabel oleh Quraisy kepada Nabi dan para sahabat. Waktu itulah surah ini diturunkan sebagai penguat untuk menjadikan Nabi dan para sahabat terus sabar dan terus berdiri tegak di atas jalan kebenaran. Okey. Baik, kita tengok pada ayat 33 ni, ulang kaji saja. Allah Taala datangkan contoh setelah Allah datangkan kisah Nuh dan Allah Taala datangkan kisah Thamud. Okey. Lalu Allah datangkan tentang kaum Ad, iaitu kaum Nabi Lut. Allah kata apa? Kaum Nabi Lut telah mendustakan nuzur, iaitu ancaman-ancaman daripada Allah, peringatan-peringatan daripada Allah, iaitu rasulnya. Siapa nuzur dekat sini? Peringatan dekat sini adalah rasul. Mereka telah dustakan rasul. Okey. Tuan-tuan dirahmati Allah. Lut ni siapa? Lut ni dia adalah rasul
dia adalah nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan, nabi dan rasul yang Allah Taala utuskan pada sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lut ni dia hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Lut ni pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lut ni dia sebenarnya adalah anak kepada Haran, namanya Lut bin Haran. Haran ni pula adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cumanya Allah Ta'ala perintahkan Lut ini agar dakwah dekat satu kota. Dan kota ni ataupun bandar ni adalah bandar yang paling terbesar pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini antaralah kita kata tanggungjawab yang besar yang Allah perintahkan kepada Lut. Sebab itu Lut ni banyak Allah Ta'ala ulang ceritanya tentang kaum bukan kaum Ad, kaum Lut ni adalah kaum Sodom, yang Allah Ta'ala jadikan dia salah satu peringatan kepada baginda Nabi SAW. Lut dia memerintah ataupun berdakwah kepada satu kota yang sangat besar pada zaman itu. Sebab di kota yang Nabi Lut ni dakwah, dalam riwayat yang disebutkan di dalam kitab Qasasul Anbiya, iaitu Lut ini dia berdakwah di kota yang ada 7 bandar terbesar. Dalam kota ni ada 7 bandar lagi. Ini maksudnya kalau hari ini ada satu negara, dalam satu negara tu ada 7 negeri, besarlah wilayahnya kan. Macam itulah seolahnya Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaum dia. Jadinya dia berpecahlah daripada Nabi Ibrahim. Lut ni diturun bahagian di daerah Jordan hari ini sebahagiannya. Manakala Nabi Ibrahim ni dia naik ke kawasan utara lah, naik ke atas. Itu pisahlah antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut alaihissalam. Okey. Jadinya Nabi Lut ni Allah Subhanahu Wa Taala bicara berkaitan dengan dia. Apa dia? Pada ayat 34 tu Allah Taala terus sebut, bila kaum Nabi Lut ni dustakan Lut, Allah Taala tak cerita apa yang berlaku, Allah tak cerita apa yang mereka buat. Allah datangkan apa yang mereka buat tu kemudian. Allah terus sebut tentang akibat pendustaan mereka. Kata Allah, inna arsalna alaihim hasiba. Kami telah datangkan kepada mereka iaitu hasib, iaitu hujan yang berbatu. Hujan yang berbatu. Illa ala Lut, kata Allah, melainkan keluarga Lut sahaja yang terpelihara daripada azab tersebut. Hasib dekat sini tuan-tuan, okey, hasib dekat sini, hujan yang berbatu ini, kalau tuan-tuan tengok dalam surah yang lain, Allah namakan batunya sebagai sijil. Dia adalah batu yang sama yang Allah Ta'ala turunkan kepada tentera Abraha. Batu yang sama, sijil. Sijil ini sebenarnya dia adalah bahasa pinjaman daripada bahasa Parsi yang memberi maksud sesuatu yang terlalu keras dan sesuatu yang terlalu kuat. Itu sijil. Okay? Jadi Allah Ta'ala sengaja menggunakan perkataan itu untuk tunjukkan kefahaman lah, nak memberikan kefahaman. Sijil ni apa? Tapi orang Parsi faham. Sijil ni sesuatu yang paling kuat dan paling keras. Macam kita lah, besi. Tapi bila sebut besi, kita faham besi macam ni. Tapi bila sebut titanium, kita boleh bayangkan macam mana. Bila sebut benda yang lain, kita boleh bayangkan lagi. Maksudnya sesuatu tu digambarkan dengan perkataan tersebut. Jadi Allah kata hasib, hujan yang turun pada mereka tu adalah hujan yang berbatu. Melainkan keluarga Lut sahaja. Keluarga Lut, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, Nabi Lut ni dia ada 4 sahaja keluarga dia. Dia, isterinya dan 2 daripada anaknya adalah anak perempuan. Dia ada 2 sahaja anak perempuan, 4 orang sahaja keluarga dia. Yang Allah selamatkan adalah 3 orang ni. Okay, yang Allah Ta'ala selamatkan adalah 3 orang ni. Melainkan isteri Lut. Isteri Lut ni Allah Ta'ala tak selamatkan. Kenapa? Isteri Lut dia tak termasuk orang yang melakukan perhubungan. Sebab kita faham kan, Nabi Lut ni kaum dia melakukan selain syirik adalah melakukan perhubungan homoseksual lah. Jadi isteri Nabi Lut ni dia tak buat perkara tu. Sebab kita kena ingat, keluarga Nabi ni adalah keluarga yang terpelihara lah. Okay? Nabi tu terpelihara, keluarga dia pun terpelihara.
Jadinya isteri Nabi Lut dia tak buat homoseksual. Cumanya para ulama menyebutkan dia adalah munafik. Kerana apa? Sebab dialah yang beritahu ada tetamu yang datang di rumahnya. Dialah yang khabarkan kepada orang kampung dia yang mana kampung saya dekat rumah saya ni ada tetamu yang dia ni sangat tampan yang saya tak pernah tengok. Ini diucapkan oleh isteri Nabi Lut alaihi salam. Dan ada satu kitab tuan-tuan disebutkan sebagai kitab Jami'ul Bayan fi Tafsir, iaitu menyebutkan kaum Nabi Lut ni dia besar, kota dia besar tapi penduduk tak ramai lah, iaitu sekitar dalam 4,000 orang. Zaman dulu kalau 4,000 ni kira ramai lah juga tuan-tuan 4,000 orang ni bila dengar ni mereka menuju ke rumah Nabi Lut untuk melihat tetamu-tetamu tersebut dan mereka minta untuk adanya perhubungan dengan tetamu-tetamu tersebut. Ini kita dah bincangkan hari itu kan. Okay. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Najainahum bisahab. Lalu Allah Ta'ala selamatkan kaum kerabat Nabi Lut ini pada waktu sahur. Sebelum fajar menyingsing. Sebelum terbitnya matahari, waktu itulah mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab tafsir, sebenarnya 3 tetamu Nabi Lut tu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Ini 3 malaikat ni. Dan mereka menyerupai manusia, lelaki yang paling tampan. Sebenarnya 3 malaikat ni dia baru bertemu dengan Nabi Ibrahim pada waktu tengah hari itu. Dan dia menuju ke kota Sodom ni, tempat Nabi Lut ni pada waktu petang. Cumanya dia tak masuk ke kota tu. Melainkan dia bertemu dengan anak Nabi Lut. Ni kalau tuan-tuan baca dalam kitab tafsir ni panjanglah dia cerita ni. Okay? Dia jumpa dengan anak Nabi Lut ni, yang perempuan ni. Sengajalah dia, kita kata seolah-olahnya macam dia ni adalah orang yang dalam musafir. Tetapi anak Nabi Lut kata apa? Ayah saya ni saya kena jumpa dulu, minta izin. Sebab Nabi Lut pernah berjanji dengan kaum dia, dia tak akan ambil tetamu. Kerana apa? Sebab kaum dia ni akan cuba melakukan sesuatu yang tidak baik kepada tetamu Nabi Lut AS. Jadi minta izin kepada Nabi Lut. Dan Nabi Lut izinkan. Barulah mereka ni bertemu pada lewat petang tersebut. Dan waktu itulah 3 malaikat dimaklumkan supaya Nabi Lut dan anak-anaknya tinggalkan kota itu pada awal pagi esok sebelum terbit fajar, iaitu pada waktu sahur, sebelum subuh. Ini adalah perkara yang dimaklumkan kepada Nabi Lut alaihi salam. Okey. Baik, tuan-tuan tengok ayat 35. Pada ayat 35 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai limpah kurniaan daripada kami. Menyelamatkan mereka ni daripada musibah dan menyelamatkan mereka daripada maksiat itu adalah nikmat. Allah Taala sebut itu adalah nikmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia terselamat daripada buat maksiat dan dia terselamat juga daripada terkena musibah tersebut. Lalu Allah kata apa? Kadzalika najzi man syakar. Dan itulah cara Allah Ta'ala membalas orang-orang yang bersyukur. Apa perkataan syukur kat sini tuan-tuan? Syukur ni selalu kita ingat, kita ucap terima kasih lah, syukur lah tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Syukur tak? Syukur dekat sini Allah tunjukkan. Kenapa Allah kata Lut dan keluarga dia ni sebagai orang syukur? Ya Allah selamatkan dia daripada azab ni, sebab Allah nak bagi tahu syukur ni maksudnya adalah orang yang taat. Syukur itu equal dengan taat. Syukur equal dengan taat. Apa maksud taat? Dia buat apa yang Allah perintah dan dia tinggal apa yang Allah larang. Itu nama syukur. Macam mana saya mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada saya ni? Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Itu nama syukur. Tanda kita bersyukur kepada Allah adalah melalui perbuatan. Bukan melalui ucapan sahaja. Syukur pada Allah Ta'ala. Solat tinggal, puasa tak buat, itu tak buat, ini tak buat. Itu bukan syukur. Sebab itu hanya melalui ucapan sahaja. Sedangkan syukur itu adalah melalui perbuatan. Buat apa yang Allah perintah dan tinggal apa yang Allah larang. Okay? Jadi perkara ni kita kena ambilkan sebagai satu keyword lah pada kita ni.
Macam mana saya ni syukur ke tidak dengan nikmat-nikmat Tuhan ni? Iaitu melalui ketaatan kita kepada Allah. Sebab itu, setiap masa kita melalui kehidupan ni kita boleh nampak kehidupan kita makin lama makin baik kan. Nikmat makin bertambah. Dulu bersendirian, akhirnya Allah berikan pasangan. Dah berdua ada pasangan, Allah kurniakan ada zuriat. Dah ada zuriat, kita mampu membesarkan anak-anak sampai dewasa, lalu Allah kurniakan anak-anak tu datangnya zuriat, iaitu cucu-cucu kita. Perhatikan balik. Semua nikmat yang bertambah ni kita syukuri ke tidak? Macam mana kita bersyukur? Sama ada nikmat ini bertambah taat saya pada Allah ataupun menjauhkan saya daripada taat kepada Allah. Itu perkara yang kita sentiasa kena muhasabah pada diri kita. Sebab itu orang mukmin ni makin bertambah nikmat, makin bertambah taat. Okey, barulah namanya nikmat dan itulah tanda kesyukuran. Bukan bertambah taat meninggalkan ketaatan pada Allah. Bertambah nikmat meninggalkan ketaatan pada Allah, dan itu namanya adalah istidraj. Okey, nikmat bertambah tapi taat berkurang, itu istidraj. Okey. Alright. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 36. Allah Taala pun kata walaqad anzarahum batshatana fatamarau bin nuzur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Lut itu telah memperingatkan kepada kaumnya, anzarahum. Lut ingatkan, beri amaran, peringatan kepada kaumnya tentang azab-azab daripada Allah. Okey. Dah diingatkan tentang azab-azab daripada Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala fatamarau min duzur. Lalu mereka itu mendustakan ancaman daripada Allah. Mereka ragu-ragu dan mereka mendustakan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, amaran daripada rasul tersebut. Baik. Kemudian tuan-tuan, Allah Taala sebut lagi, walaqad rawaduhu an dhaifi fatamasna a'yunuhum fadhuqu azabi wa nuzur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya penduduk-penduduk kaum ni ataupun kaum Nabi Lut ini, mereka itu tetap, Allah Ta'ala gunakan perkataan rawadu. Rawadu. Kalau tuan-tuan tengok perkataan rawadu ni, dia adalah perkataan yang sama. Allah Ta'ala bercerita berkaitan tentang godaan isteri Al-Aziz kepada Yusuf AS. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Yusuf. Okay, dalam surah Yusuf, Allah cerita godaan seorang wanita, isteri pemerintah kepada Nabi Yusuf AS. Kita faham kan macam mana godaan seorang wanita kepada lelaki. Dia godaan, dia memujuk, merayu kan. Jadi perkataan yang sama Allah tunjukkan tentang sifat lelaki pada kaum Nabi Lut ni. Dia menggunakan cara yang sama, kaedah yang sama, perangai yang sama ni untuk pujuk Nabi Lut, izinkan tetamu-tetamu Nabi Lut ini diserahkan kepada kaum dia. Sebab apa? Sebab nak ceritanya kaum dia buat maksiat ni dah rasa tak rasa apa-apa dah. Dan mereka dah jemu dah berhubungan sesama mereka. Jadi mereka nak ada perhubungan dengan orang yang baru. Kalau dalam bahasa yang lebih berlapik tuan-tuan, dia nak daging baru dah. Sebab antara mereka dah jemu dengan si fulan saya dah, si fulan ni saya dah, si fulan saya tak nak dah. Saya tak nak, saya nak orang lain. Okey? Sebab itu bila dia bertemu dengan tetamu yang baru ni, berebut-rebut mereka nak. Kalau tuan-tuan nak tengok perbincangan cerita panjang daripada Allah tentang perangai kaum Nabi Lut ni yang saya dah pernah bincang dulu, sangat menggelikan kita. Kita dengar pun kita rasa meluat, rasa geli, rasa macam ya Allah, malunya lah perangai ni. Tuan-tuan boleh tengok pada surah Al-A'raf ayat 80 sampai ayat 84. Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Dan juga surah Hud daripada ayat 77 sampai 83. Ini ada dua tempat yang Allah Ta'ala cerita tentang kaum Nabi Lut ini dengan cerita yang panjang. Dia bercerita macam mana malaikat ni sampai, apa perbualan Nabi Lut dengan malaikat, dan apakah perbualan Nabi Lut dengan kaum dia. Sampaikan tuan-tuan, Nabi Lut ni, dia tawarkan kepada kaum dia, saya ada anak perempuan yang halal untuk kamu ni. Saya cadangkan kamu kahwini dengan anak perempuan saya.
Lalu kaum dia kata, wahai Lut, kan kamu tahu kami ni tak ada syahwat kepada wanita. Dan kami nak tetamu-tetamu kamu. Sampai tahap tu tuan-tuan, dia rasa hilang rasa malu dia untuk mengakui apa yang mereka nak. Dan mereka, antara mereka tuan-tuan, Allah rekodkan, sampai mereka kata apa? Ayuh kita halau Lut ni daripada kaum kita ni, sebab Lut merasakan dia adalah orang yang mutahharun, kata Allah, adalah orang yang suci. Ini adalah perkataan tuan-tuan yang disebut oleh kaum Nabi Lut sampailah hari ini. Kalau tuan-tuan tengok perangai dia, orang-orang yang LGBT ni tuan-tuan, kalau kita bagi tahu pada dia, jangan buat macam ni, buat macam ni, selalunya dia akan kata apa pada kita? Dia akan sindir kita, jangan bajet suci sangatlah. Seolah-olahnya macam benda ni biasa sangat, macam tu. Benda ni biasa sangat dah. Kamu tu jangan bajet suci sangatlah. Itulah ucapan yang Allah rekod. Tuan-tuan boleh tengok. Dari surah Al-A'raf ada, surah Hud pun ada. Ucapan kaum Nabi Lut kepada Nabi Lut AS. Okay, ucapan tu. Jangan bajet suci lah. Okay. Tetapi sebenarnya perkataan itu adalah menghina diri mereka sendiri. Sebab mereka menunjukkan kejahilan mereka, syahwat mereka tu tak diletakkan pada tempat yang betul lah. Okay. Itu antara yang Allah Ta'ala sebutkan. Kemudian tuan-tuan, dia pujuk Nabi Lut ni supaya serahkan kaum tu, tetamu tu kepada mereka. Nabi Lut tak nak, enggan. Lalu mereka rempuh rumah Nabi Lut ni. Rempuh, masuk dalam rumah Nabi Lut. Kata Allah Ta'ala, fatamasna a'yunahum, kata Allah. Lalu mereka, Allah Ta'ala hapuskan biji mata mereka. Dia hapuskan, tuan-tuan. Dia rempuh rumah Nabi Lut ni. Berlari-lari dia nak dapatkan tetamu ni. Lalu Allah Ta'ala ni hapuskan mata mereka. Fatamasna a'yunahum. Para ulama tafsir menyebutkan, tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan dengan fatamasna a'yunahum ni? Ada 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama, iaitu mereka masuk ke dalam rumah Nabi Lut ni, yang isteri Nabi Lut kata, aku tengok lelaki yang tampan yang aku tak pernah tengok. Dia masuk, dia tengok, tak tampan pun, biasa sangat. Ini antara cara Allah Ta'ala hilangkan pandangan mereka. Sebab malaikat yang berganti manusia itu sangat tampan. Tapi mereka tengok, tak tampan pun, biasalah. Itu perkataan fatamasna a'yunahum. Tafsiran yang kedua, fatamasna a'yunahum ni iaitu Allah hijabkan mereka. Mereka masuk dalam rumah Nabi Lut, dia tanya mana tetamu tu? Dia tak nampak, sedangkan tetamu tu ada dalam rumah tersebut, tapi Allah hijabkan. Itu yang dimaksudkan dengan fatamasna a'yunahum. Mereka tak nampak mana tetamu tu. Nabi Lut kata, carilah. Sebenarnya tetamu tu ada. Dan ini pernah berlaku pada Nabi SAW kan. Bila turunnya surah Al-Masad, surah Tabbat Yada tu, Urwah, isteri kepada Abu Lahab, iaitu yang dikenali sebagai Ummu Jamil, dia marah pada Nabi SAW. Lalu dia pergi ke Kaabah, dia nampak Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, mana sahabat kau tu yang duk mengata aku dengan suami aku? Waktu tu orang Mekah rasa pelik. Nabi SAW berada di hadapan Ummu Jamil bersama dengan Abu Bakar. Nabi duduk sebelah Abu Bakar, depan Ummu Jamil. Tapi Ummu Jamil kata, mana sahabat kamu tu? Aku tak nampak pun. Allah hijabkan. Dalam masa yang sama, Allah sedang menghina Ummu Jamil. Sebab apa? Sebab orang lain memperhatikan dia. Takkanlah kamu tak nampak Muhammad depan mata kamu tu. Dia macam membodohkan diri sendirilah. Macam itulah Allah Ta'ala lakukan kepada kaum Nabi Lut AS. Fatamasna a'yunahum. Dan yang ketiganya, sebagian para ulama tafsir kata apa? Allah Ta'ala hancurkan biji mata kaum Nabi Lut ni. Adalah mata tu Allah Ta'ala buang, biji mata tu. Lalu mata tu dia menjadi kulit, tuan-tuan. Maksudnya daripada dahi ke pipi ni straight jadi kulit. Maksudnya mata tu hilang, memang hilang betul. Bukan terhijab, bukan diangkat pandangannya melihat orang yang tampan tu nampak biasa-biasa, tak. Memang Allah hancurkan biji mata mereka. Sebab itu bila hari keesokannya, bila Nabi Lut lari tu, diperintahkan untuk tinggalkan kaum dia duduk stay kat situ sebab mereka tak nampak apa-apa, tak nampak azab. Tahu-tahu saja dia angkat kampung mereka, lalu diterbalikkan dan dihempapkan. Ni kalau tuan-tuan nak tengok,
saya tak ingatlah, baru ni saya ada tengok di YouTube dokumentari Jejak Rasul, majalah lah, kategori majalah kan, Jejak Rasul yang Malaysia buat. Dia pergi dekat satu negeri ni yang dikatakan sebagai kota Sodom yang berlaku pada Nabi Lut alaihissalam. Dia tunjuk bumi mana yang diterbalikkan tu. Menurut kajian geologi ni, pakar-pakar geologi ni, dia kata apa? Agak pelik kedudukan tempat yang terbalik tu. Sebab apa? Sebab kalau ditengokkan kawasan tersebut, nampak macam gunung tu terbalik. Puncak gunung tu duduk dekat bawah dan dia punya bawah tu duduk dekat atas. Kalau kita tengok tanah kan, kita boleh nak beza mana permukaan tanah yang atas, mana permukaan tanah yang bawah kan. Macam itulah kota tu. Tuan-tuan boleh tengok YouTube. Tuan-tuan type je. Kisah Nabi Lut, Jejak Rasul. Ada dia buat kita kata dia interview lah penduduk-penduduk dekat sana, macam mana keadaan dia. Ini antaralah salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, lalu Allah Taala kata apa? Fazuqu azabi wa nuzur. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, maka rasakanlah azabku dan wa nuzur, dan juga ancaman-ancaman aku. Allah saya dah sebut sebelum ni kan tuan-tuan, perkataan azabi wa nuzur tu, azabi ada huruf ya, wa nuzur tak ada huruf ya. Sedangkan dia adalah maksud yang sama, azab aku dan peringatanku ataupun ancamanku. Kenapa dibuang huruf ya? Sebab peringatan dekat situ, nuzur dekat situ adalah menunjukkan adalah peringatan selama-lamanya. Kalau ada huruf ya, dia adalah menunjukkan satu tempoh je. Tapi bila tak ada huruf ya, itu menunjukkan selama-lamanya. Seperti mana kita baca dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku adalah agama aku. Waliyadin. Kalau tuan-tuan baca waliyadin, nun tu, din tu, nun tu berbaris bawah. Agama aku, dini sepatutnya ada huruf ya. Tapi ya tu dihazafkan, dibuang. Sebab nak cakap agama ni kekal selama-lamanya. Jadi Allah Ta'ala sebut, azab aku turun untuk kaum ni saja. Tapi peringatan aku selamanya. Jelas tuan-tuan? Okay? Itu kalau tuan-tuan perhatikan ayat 37 tu, azabi ada huruf ya, wa nuzuri tak ada huruf ya. Okay? Sebab peringatan tu selama-lamanya, kekal sebagai ingatan kepada kita semua. Tapi azab turun kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Ayat 40, ayat apa ni? Ayat 38, walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan azab, dan sesungguhnya azab pada hari esoknya, bukrah pada hari esok paginya, mereka ditimpakan dengan azab yang mustaqir, azab yang kekal. Fazuqu azabi wa nuzur. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Ini ayat 40 ni pun Allah ulang banyak kali. Setiap kali datang contoh, Allah ulang. Kami telah memudahkan Quran pada orang yang mengingati Quran. Yang jadikan Quran ini sebagai peringatan. Fahal min muddakir. Adakah orang nak ambil pengajaran daripada kisah-kisah tersebut? Ini Allah ulang banyak kali dah. Okey, kita tengok ayat 41. Pada ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Firaun dan juga Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Taala, wa laqad ja'ala fir'aunan nuzur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya telah datang kepada ala Firaun. Ala Firaun bukan keluarga Firaun tuan-tuan ayat 41. Ala Firaun bukan keluarga Firaun. Kalau dekat sini tunjuk apa tuan-tuan? Okey. Ala Firaun adalah merujuk kepada kaum Firaun ataupun pengikut Firaun. Ala Firaun. An-nuzur. Mereka itu telah didatangi dengan peringatan ataupun amaran melalui Rasul. Okey. Tuan-tuan perhatikan tuan-tuan. Kenapa ayat sebelum ni Allah Subhanahu wa taala cakap kaum Lut, kazzabat kaum Lut. Kaum Lut mendustakan peringatan. Sebelum tu Allah kata apa? Kazzabat Samud bin nuzur. Kaum Samud telah mendustakan peringatan.
Sebelum tu Allah Ta'ala sebut berkaitan tentang katabat adun, iaitu kaum Ad telah mendustakan peringatan. Sebelum tu juga Allah Ta'ala sebut kaum Nuhin, kaum Nuh pun telah mendustakan peringatan. Kaum Lut, kaum Nuh, kaum Nabi Saleh, Thamud, Ad dan sebagainya. Tetapi bila Musa, Allah tak kata kaum Musa. Allah tak kata kadzabat qaum Musa. Tapi Allah kata walaqad ja'ala fir'aun. Kata Allah. Kita kata kaum Firaun. Allah tak kata kaum Musa, Allah kata kaum Firaun ataupun pengikut Firaun. Kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan tanda-tanda kebesaran kami. Okey. Kenapa Allah Taala tak sebut Musa, tuan-tuan? Allah kata pengikut Firaun. Jawapannya adalah pada contoh yang lain, ya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh dan juga kaum Lut semuanya mendustakan wahyu. Tetapi kaum Musa adalah Bani Israel. Kaum Musa adalah Bani Israel. Mereka beriman dengan Nabi Musa. Bani Israel pada zaman Nabi Musa ni dia beriman dengan Nabi Musa. Yang mendustakan adalah pengikut Firaun ataupun kaum Firaun. Siapa kaum Firaun? Adalah bangsa Kibtiyah. Okay. Sebab itu Allah tak kata ala Musa ataupun kaum Musa ataupun kadzabat Bani Israel. Allah tak kata macam itu. Sebab Bani Israel pada zaman Nabi Musa beriman dengan Nabi Musa. Yang tak beriman adalah Kibtiyah ataupun pengikut Firaun. Okey. Baik, ayat 42. Allah kata kadzabu bi ayatina. Mereka itu mendustakan ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Pada ayat ni tuan-tuan diterjemahkan ayatina adalah tanda-tanda kebesaran ataupun mukjizat-mukjizat kami. Apa mukjizat Nabi Musa, tuan-tuan? Bukan sekadar membelah lautan. Kalau tuan-tuan nak tengok, cuba Cik Syikin tengok surah Al-Isra ayat 101. Surah Al-Isra ayat 101. Okay, kita tengok. Surah Al-Isra ayat 101. Apakah ayatina dekat situ? Okey, 101 Okey. Alright. Ayat ni Allah datang clue, tuan-tuan. Kata Allah walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan kami telah memberikan kepada Musa itu tis'a, ada 9 ayat, 9 tanda mukjizat. Ada 9 tanda mukjizat. Oh, rupa-rupanya tuan-tuan yang ayat kita baca pada surah Al-Qamar ni kadzabu bi ayatina, Firaun ni Allah datangkan kepada dia bukan satu tanda, bukan satu mukjizat dia tengok, tapi ada 9 mukjizat. Maksudnya memang betul-betul melampaui batas lah. Memang betul-betul degil lah. Memang betul-betul mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada 9 tanda mukjizat. Okey, saya nak minta lah jasa baik ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah untuk kita buat sedikit aktiviti ni. Apakah 9 mukjizat Nabi Musa AS? Okey, jangan Google lah. Maksudnya apa yang kita ingat, tulis je. Ataupun siapa boleh respon terus kepada saya melalui Tongkat. kita punya Tongkat Nabi Musa, is it? Okey, tongkat Nabi Musa satu. Lagi? Lagi? Tongkat Nabi Musa tu dia buat apa je? Ada. Banyak ni. Tongkat Nabi Musa tu ada ular, is it? Okey, tukar jadi ular satu lagi. Lagi? Buat satu. Ada 8. Kejap, tengah fikir ingat balik. Ada Puan Fini, Puan Kamalia, Puan Nurul Jannah Syahari, siapa lagi? Puan Nur Azlina Zizi. Siapa boleh jawab? Okey. Pertama tadi, tongkat Nabi Musa bertukar jadi ular. Itu mukjizat pertama.
kedua. Itu mukjizat dia. Okey, saya bagi jawapan lah, saya bagi jawapan Mukjizat Laut Merah. mukjizat Nabi Musa yang kedua adalah tangannya mengeluarkan cahaya. 2. Okey, tangan Nabi Musa ni keluarkan cahaya. 2. Ketiga, tongkat Nabi Musa tu telah membelah lautan. Ni benda paling ajaib lah. Membelah lautan tu tuan-tuan. Lautan tu dia terbelah dan dia meninggi setinggi gunung. Bahkan hari ni kalau tuan-tuan try tengok, ada orang buat kajian tempat yang dijangkakan berlakunya Nabi Musa ketuk lautan tu sampai terbelah tu, dia bukan belah lautan saja tapi dia telah membelah sampai ke daratan. Cuba tuan-tuan Google ataupun tuan-tuan tengok di YouTube, ada kajian kajian baru sebab ada satu tempat tu di tempat yang Nabi Musa singgah ni, kawasan tu dia punya daratan tu naik menjadi gunung. Okay, daripada tepi lautan tu naik dia macam ada satu laluan terus straight je laluan tu. Tuan-tuan boleh Google lah tengok. Okay, itu antara kajian barulah yang ditunjukkan, yang mana Nabi Musa ni Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat dia ketuk lautan, lautan terbelah. Dan lautan tu terbelah sampai tanah lautan tu mengering. Kalau kita ikut logik tuan-tuan, kalau air terpisah sekalipun, mestilah jadi lecak. Kalau lecak tuan-tuan, susah Nabi Musa dengan kaum dia nak lari kan. Jadi kering. Sebab mereka boleh berlari laju. Dan kita kena tahu, Nabi Musa ni dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya adalah seramai 3 juta tentera. Ini sebahagian rekod sejarah sebut seramai 3 juta tentera. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa ramainya tentera tersebut. Dan sebab itulah pada peristiwa Isra Mi'raj, Allah pertemukan Nabi dengan Nabi Musa ni banyak kali. Yang Nabi Musa sentiasa kata, Muhammad naik lagi jumpa dengan Tuhan, minta kurang lagi. Sengaja Allah Ta'ala pertemukan malam tu banyak kali dengan Nabi Musa, tidak pada Nabi lain. Sebab Nabi Musa ni adalah mentor perjuangan pada baginda Nabi. Sebab kisah Musa dengan Nabi ni hampir sama. Dan watak musuh mereka pun hampir sama. Okay? Sebab itu kisah dalam Quran pun banyak kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi dapatlah satu semangat. Kalau Musa berjaya memenangi lawan dengan 3 juta tentera, Nabi SAW bertemu dengan orang musyrikin Quraisy ni paling ramai pun 10,000. Pergi ke mana? Pergi ke peperangan Mu'tah, mereka bertembung dengan 200,000. Oh, taklah ramai macam tentera Nabi Musa AS bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu. Itu caralah. Okey. Ketiga, dia belah lautan. Keempat, tongkat Nabi Musa tu pernah ketuk batu dan dia pecah menjadi 12 mata air. Kita kena tahu Bani Israel ni dia ada 12 suku kan. 12 suku ni adalah daripada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Ada 12 orang. Jadi dia pecah pada 12 suku. Jadi diketuknya batu tu pecah jadi 12. Okey. Berapa dah? Syikin, kita dah berapa dah? Dah berapa tadi? 5. Jadi ular, tangan bercahaya, belah lautan 4, kemudian mata air ada 12. Okey. Ada 4 dah sekarang ni, ada 4. Okey, yang kelima iaitu berlakunya kemarau dan wabak. Okey, berlaku kemarau dan berlaku wabak pada zaman tersebut. Yang itu yang sebab dia pecahkan batu tu jadi 12. Okey, ni 5. 4 lagi dekat mana tuan-tuan? 4 lagi iaitu Allah Ta'ala sebut pada surah Al-A'raf ayat 133. Okey, minta Cik Syikin tengok. Surah Al-A'raf ayat 133. Okey, Al-A'raf ayat 133. 32 start. 133. 33. Okay. Tengok Allah Ta'ala sebut. Ni antara mukjizat. Ni sajalah saya sebut ni supaya tuan-tuan ingat betul-betul kan. Tadi saya nampak Puan Fini kata tak ingat dah 20 tahun dah tinggalkan sekolah kan. Jadi hari ni kita buat bola kaji sikit. Okey, Allah kata apa? Fa arsalna alaihim tufan. Pertama Allah datangkan taufan. Taufan dekat sini adalah banjir. Banjir ni salah satu mukjizat Nabi Musa kepada Firaun. Allah azabkan mereka. Pertama adanya banjir.
Kedua, adanya jarat, iaitu datang kepada mereka belalang. Belalang tu merata, tuan-tuan. Belalang ni merata. Kedua, jarat. Ketiga, Allah datangkan kummal, iaitu kutu. Semua ini semua binatang yang keluar daripada tanah. Tadi banjir, kemudian Allah datangkan belalang, Allah datangkan kutu. Dia keluar daripada tanah. Kemudian Allah Taala keluarkan lagi adanya katak. Okey, keluar katak. Dan berikutnya Allah datangkan darah. Semua air yang ada di situ semuanya berganti darah. Ni Firaun jadi pelik, jadi hairan. Tadi yang belalang, kutu, katak ni dia merosakkan tanaman. Buah-buahan semua rosak, jadi mereka ketandusan makanan lah. Ini berlakulah pada zaman tersebut. Tetapi bagi Musa dan kaum dia, mereka minum air bersih. Masih lagi ada hidangan makanan yang mereka makan. Ini yang menjadikan Firaun ni dia hairan, dan Firaun ni bertemu dengan Musa, minta Nabi Musa ni minta kepada Tuhan. Ini antara Allah Taala menghina Firaun yang mengaku ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Okey, baik. Jadi tuan-tuan ingat Firaun ni dia telah nafikan ada 9 mukjizat. Okay, bukan sikit-sikit tuan-tuan, 9 mukjizat. Kenapa Allah sebut 9? Sebab kita kena ingat, zaman Nabi Musa adalah zaman sihir. Okay, zaman tu adalah zaman sihir. Yang waktunya sihir tu memang benda yang luar biasa lah. Okay, sihir-sihir tu benda yang memang menjadi ilmu kepada zaman tu. Mungkin kita boleh bayang ada mungkin kolej ke universiti yang buat pengajian sihir, mungkinlah. Sampai mereka sangat-sangat expert. Jadi Allah datangkan mukjizat kepada Musa ni adalah mukjizat yang menandingi sihir, melemahkan sihir tersebut. Jadi Allah nampakkan kepada kaum mereka dan Allah nampakkan kepada Firaun. Okey, Allah kata apa? Kulliha fa akhadnahum. Okey. Cik Syikin kita patah balik pada surah Al-Qamar. Okey. Okey. Okey, tengok ayat yang ke-42 tadi tu, mereka tu iaitu pengikut Firaun ataupun bangsa Kibtiyah, mereka mendustakan tanda-tanda mukjizat. Okey. Tanda-tanda mukjizat. Sebab itu Allah sebut kazzabu bi ayatina. Kalau ayat yang sebelum ni tuan-tuan, Allah kata apa? Kazzabat sekian kaum bin nuzur kan. Peringatan tu mereka dustakan rasul. Tapi Firaun ni Allah specialkan. Dia mendustakan ayatina. Sebab mukjizat tu memang Allah datangkan dengan jelas. Okey. Kulliha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Lalu kami azab mereka daripada Tuhan yang Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, Muqtadir, dan Tuhan yang Maha Berkuasa. Sebab didustakan, Allah azab. Orang Quraisy bila dengar cerita ni, mereka maklum Firaun ni diguruni, sangat besar, sangat hebat, sangat itu dan ini sebagainya. Tapi akhirnya semuanya Allah Ta'ala hancurkan. Okay? Firaun. Dan Firaun ni tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita, kalau tuan-tuan buat nota, kisah Firaun ni Allah datangkan dalam ayat yang sangat pendek, iaitu pada surah Yunus ayat 90 dan ayat 91. Yang mana Firaun ni Allah aibkan dia, malukan dia dengan bala tentera yang sangat ramai, dengan jumlah harta, kesihatan, bala nikmat kerajaan, nikmat pemerintah yang sangat luar biasa ni. Last sekali Allah rakamkan yang mana Firaun pada surah Yunus ayat 90-91 tu, akhirnya Firaun ni dia pun mengaku yang mana Tuhan dia adalah Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Waktu dia kena tenggelam tu dia sempat sebut. Tetapi kata Al-Imam Qurtubi, waktu didatangkan azab, maka waktu itu adalah penutup kepada pintu taubat. Ini ingatan kepada kita tuan-tuan. Jangan sampai azab turun baru nak bertaubat. Waktu tu taubat dah tidak diterima oleh Allah. Okay, waktu macam sekarang ni tuan-tuan kita tengok adanya bangsa LGBT kan.
buat festival, buat konsert, buat majlis besar-besaran. Allah dah datangkan dah macam-macam peringatan, tapi negara sekian buat ni, buat hiburan macam ni, buat maksiat macam ni. Filem-filem pun keluarkan tayangan-tayangan yang tak sepatutnya, seolah-olahnya mencabar kuasa Tuhan. Selagi ada pintu taubat ni tuan-tuan, bertaubatlah. Jangan sampai Allah turun azab waktu tu baru nak bertaubat. Dah terlambat. Okey, dah terlambat. Sebab itu Allah datangkan kisah Yunus, surah Yunus tu, kisah Firaun tu, 2 ayat ni tuan-tuan, sebab Allah nak bagi tahu Firaun yang sombong betul ni, bila dia kena azab, akhirnya dia mengaku, aku beriman tidak ada Tuhan melainkan Tuhan Bani Israel. Aku beriman hanya kepada Tuhan Bani Israel. Tetapi sayang, taubat itu Allah tidak terima. Okay, jadi itu ingatan kepada Quraisy dan kepada kita lah, yang kita rasa sombong sangat. Ada orang yang lagi sombong daripada kita. Ada orang yang lebih kaya daripada kita. Dah lalui dah. Dan last kali penutup hidupnya, dia mengaku juga Tuhan tu adalah Allah. Itu adalah pengajaran kepada kita semua. Okey. Baik, ayat 43, Allah kata apa? Akufarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atum fi zubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang musyrikin Quraisy, kata Allah. Allah tanya pada musyrikin Quraisy, akufarukum khairum min ulaikum. Adakah kamu rasa kamu lebih baik daripada Firaun? Lebih baik daripada kaum-kaum yang Allah dah sebut tadi tu, kaum Hud, kaum Lut, kaum Samud ni. Adakah kamu lebih baik daripada mereka? Quraisy tahu mereka tak sebaik macam kaum-kaum ni. Sebab ni adalah seni-seni mereka, nenek moyang mereka ni. Kita tak sebaik macam mereka. Okey. Jadi Allah tanya, adakah kamu lebih baik daripada mereka? Khairum min. Allah kata, adakah kamu ni better daripada mereka ni? Am lakum bara'atum fi zubur. Atau apakah kamu ni telah dapat satu jaminan daripada kitab-kitab dahulu? Yang kamu degil sangat tak nak beriman ni, mencabar para rasul ni. 2 Allah tanya. Kamu lebih baik daripada mereka ke? Ataupun kamu ni dah dapat jaminan keselamatan, warranty? Ada dapat ke? Tak ada. Macam itulah dengan kita hari ni. Saya ni lebih baik ke daripada Firaun? Contohlah, bukan nak bandingkan ke akidah kita dari sudut apa nikmat yang kita dapat. Kita tak boleh challenge nikmat yang Allah beri pada Firaun. Nikmat kerajaan, nikmat tamadun, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat ketenteraan, nikmat kesihatan. Banyak sangat. Apa yang kita dapat ni kecil sangat. Adakah kita lebih baik daripada dia? Apakah kita ni dapat jaminan selamat daripada azab Tuhan ni, daripada kitab-kitab terdahulu? Tidak ada. Okay. Itu antara cara Allah Ta'ala menghina orang-orang Quraisy. Okay. Lalu Allah kata apa lagi? Am yakulun nahnu jami'un muntasir. Atau apakah mereka mengatakan kami adalah satu golongan yang bersatu dan kami pasti akan menang. Ini ucapan Quraisy itu. Orang Quraisy ni dia ada semangat asabiah kuat kan, semangat perkauman tu kuat. Jadi dia kata apa? Apa-apa berlaku, kami kalau bersatu kita mesti menang. Ini ucapan dia. Dan kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, dan inilah yang diingatkan, yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW di dalam satu peperangan, iaitu perang Badar, baginda Nabi SAW ni angkat tangan pada Allah ni dengan doa yang sungguh-sungguh kan. Angkat tangan betul-betul pada Allah Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala ni supaya datangkan pertolongan. Bantulah kami, kami ni dalam keadaan susah sangat dah ni. Lalu datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pun kata, cukup ya Rasulullah, cukup. Allah Ta'ala ni akan bantu kamu ni. Allah akan tetap bersama dengan kita. Lalu baginda Nabi SAW pun keluar daripada kemah dia dan Nabi pun membaca ayat ini. Okay, Nabi sebut pada ayat yang ke-44. Ayat 44, ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Ini Allah ayat ni yang Allah yang Nabi bacakan berdasarkan firman Allah. Sebab orang Quraisy kata apa? Kita sanggup hadapi apa sahaja kalau kita bersatu. Sebab dia percaya dengan semangat perkauman dia tu, semangat dia ni kuat, dia boleh tempuh apa sahaja. Allah nafikan. Okey. Allah kata apa? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Bali sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Kata Allah Subhanahu wa taala, golongan itu, maksudnya sesiapa yang mengingkari perintah Allah, menolak, mendustakan wahyu Allah, dia akan dikalahkan dan dia akan ke belakang, mundur ke belakang.
Dan sebenarnya hari kiamat itu adalah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Okey, kalau tuan-tuan buat nota, ayat 46 ni tuan-tuan adalah rumusan kepada contoh-contoh umat-umat tadi tu. Ayat 46 ni adalah rumusan. Allah datangkan tentang macam mana Allah hancurkan kaum Nuh, kaum Ma'ad, kaum Thamud, kaum Lut dan juga Musa dan juga pengikut Firaun. Ada 5 contoh Allah datangkan. Kenapa Allah datang 5 contoh ni? Sebab Allah nak bagi tahu. Kamu sendiri tahu dan kamu sendiri melihat kesan-kesan tempat mereka diazab. Lalu Allah nak kuatkan apa? Balis sa'ah, kata Allah. Sebenarnya hari kiamat itu mau'iduhum, adalah hari yang dijanjikan. Wasa'ah, dan hari kiamat itu adha wa amar. Dia lebih dahsyat daripada azab. Ada kampung diterbalikkan, ada lagi azab lagi lepas tu. Ada kampung yang telah dihujani dengan hujan batu, iaitu batu yang sangat keras dan sangat panas. Di hari akhirat lebih dahsyat lagi azab itu. Ada kaum Allah datangkan banjir besar, hancur segalanya. Di hari akhirat lebih dahsyat lagi. Itu Allah Ta'ala nak highlight dekat situ. Kalau dekat dunia aku boleh datangkan azab-azab itu, di hari akhirat lebih-lebihlah, lebih lagi. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Fajr, tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ صَوْتَ الْعَذَابِ. Ini Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Fajr. Apa yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu ni, azab-azab kerana mereka mendustakan Rasul, Allah kata azab itu seperti sabba. Sabba ni macam Allah tumpahkan. Dia tak kuat tapi dia sakit. Macam kita tuang air daripada atas, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk tingkat 3, tuan-tuan tuang air dekat orang bawah. Orang bawah ni sakit tak? Sakit. Tapi derita ke? Tak derita sangat pun. Dia hanya sedikit saja. Ada rasa cedera mungkin. Sedikit sakit tu ada. Tapi dia bukanlah satu azab dibakar ke, direntungkan, bukan. Hanya sedikit saja. Dan Allah kata apa? Sautal azab. Itu hanya cemeti saja. Azab dia sedut di rotan-rotan saja. Dia bukan azab yang sangat pedih. Itu dunia yang Allah Ta'ala tunjukkan pada kita. Azab-azab pada umat-umat dahulu ni, itu adalah satu ingatan. Dia bukan azab di hari akhir. Jadi ayat 46 ni adalah highlight dia pada rumusan, pada contoh-contoh, 5 contoh sebelum itu. Okey, baik. Kita tengok, tuan-tuan. Ayat 47. Okey, ayat 47, tuan-tuan. Okey, ayat 47 ni, tuan-tuan, Allah kata apa? Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya al-mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa. Okey, al-mujrimin ni, tuan-tuan, kebanyakan terjemahan akan terjemah sebagai orang yang melakukan dosa. Okey? Tapi al-mujrimin ni, tuan-tuan, dia sebenarnya bererti orang yang melakukan jenayah. Dan sebab itu para ulama tafsir bila diterjemahkan al-mujrimin ini, tuan-tuan, mereka menafsirkan jenayah yang paling besar adalah kufur kepada Allah Ta'ala. Kufur kepada Allah ni apa, tuan-tuan? Ada 3 kan? Iaitu mereka menolak Rasul, mereka menafikan Quran, dan mereka menolak kepercayaan adanya hari akhirat. Ini 3 ni. Dan Allah menamakan mereka sebagai al-mujrimin. Ini penjenayah paling terbesar lah ni. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang Quraisy kata, siapa ciptakan alam? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kamu tanya siapa cipta langit bumi ni, siapa yang jalankan bulan matahari, la yaqulun Allah. Dia akan kata Allah. Dari sudut tauhid rububiyah, dia percaya Allah. Tuhanlah yang jadikan alam, Allah. Tetapi dari sudut ketaatan dan sebagainya, dia nafikan. Jadi Allah namakan mereka ni sebagai al-mujrimin. Ataupun al-mujrimun, orang-orang yang melakukan jenayah besar, kufur ataupun murtadlah daripada akidah yang sebenar. Okey. Baik. Okey. Orang-orang yang kufur ni, tuan-tuan, al-mujrimin ni kita terjemah penjenayah ni adalah orang yang mensyirikkan Allah lah. Tolak, tak percaya hari kiamat, tak percaya Quran, tak percaya Rasul. Okey. Mereka ni kata Allah fi dhalalin wasu'ud. Fi dhalalin wasu'ud. Kalau tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala sebut orang yang jenayah ni, yang melakukan kekufuran ni, dia dapat azab dunia dan dia dapat azab di hari akhirat. Dhalal adalah azab dekat dunia. Su'ur adalah azab di hari akhirat.
Okey, kita tengok satu-satu. Tafsiran pertama, tafsiran yang mengatakan ada azab dunia dan azab akhirat. Azab dekat dunia, orang yang tak beriman ni disesat. Sesat daripada hidayah Allah. Dia menyimpang daripada jalan yang sebenar. Di hari akhirat, mereka su'ur. Mereka akan dibakar di dalam api yang menjulang. Okey, su'ur ni tuan-tuan, dia maksudnya api yang menjulang lah. Okey, jadinya dekat dunia orang yang kufur pada Allah ni dia sesat, di hari akhirat dia akan dibakar di dalam neraka Allah. Dunia rugi, akhirat pun rugi. Itu tafsiran pertama. Okey. Sebab itu Allah sebut dua perkara ni sebab Allah nak bagi tahu dia sesat di dunia, di hari akhirat dia akan dibakar di dalam neraka. Tafsiran yang kedua tuan-tuan, dalalin wa su'ur ni adalah merujuk kepada dunia. Siapa-siapa yang melakukan jenayah ni di hari akhirat dia berada dalam keadaan kesesatan. Wasu'ur. Su'ur ni dia juga diterjemahkan sebagai apa tuan-tuan? Iaitu dalam keadaan gila dan kebingungan. Kalau tuan-tuan buat nota, su'ur ni diterjemahkan juga sebagai gila dan kebingungan. Okey. Okay. Bingung dan juga kegilaan. Okey, gila dan kebingungan lah. Itu maksudnya su'ur. Okey, bingung dan kegilaan. Jadinya, orang yang tak beriman kepada Allah ni dekat dunia, dia dah sesat satu hal dah. Satu lagi, dia dalam keadaan bingung. Bingung. Dia cuba menafikan ajaran agama kan. Agama kata macam ni, tak adalah. Dia nafikan. Dia bingung. Dia punya jawapan tu tak sampai. Apa yang dia Keliru ke Ustaz? Bingung tu Keliru. macam keliru. Confusion Ya, kan? Dia confused dengan pegangan. Apa yang dia fikir dan apa yang diimani itu tak selari. Dia jadi confused. Dia jadi bingung. Itu perkataan su'ur. Jadi para ulama tafsir sebut, Allah sengaja sebut perkataan su'ur ni sebab su'ur di dalam bahasa Arab dia boleh terjemah sebagai gila, dia boleh terjemah sebagai bingung dan diterjemah sebagai api yang menjulang. Jadi ada tafsiran yang katakan ayat 47 ni adalah azab di dunia sahaja. Ada juga tafsiran yang mengatakan ayat 47 ni adalah azab di dunia dan juga azab di hari akhirat. Okey. Jadi Allah Taala sebut, sebelum apa-apa lagi kamu dah dalam keadaan azab lah. Sebab apa tuan-tuan? Kita kalau macam mana kita kata azab secara batin, azab psikologi ni sebenarnya dia lebih azab daripada azab fizikal. Betul tak? Betul. Ada orang tu dia di rotan tuan-tuan. Dia rotan-rotan pun, dia pukul-pukul, lama-lama tubuh dia dah sebati dah. Dia dah tak rasa apa-apa dah. Mengeras dah badan dia, dia dah tak rasa apa-apa. Awak rotan, awak pukul pun saya dah kuat dah. Sebab tubuh saya dah biasa dah kena rotan dengan pukulan tu. Tubuh jadi kuat. Tetapi kalau dia azab secara psikologi, dia jadi bingung, confused, dia jadi gila, benda tu lebih azab. Sebab itu kalau kita tengok, kalau ada orang berhutang, tubuhnya bebas. Tapi hutang tu memelenggu fikiran dia. Macam mana keadaan dia? Dia jadi muram, jadi kusut, dia jadi depressed, dia jadi anxiety, dia jadi macam-macam. Benda tu lebih azab sebenarnya. Jadi Allah nak tunjukkan, orang-orang yang mujrimin ni, Allah azab mereka dengan azab batin. Azab psikologi lah dalam bahasa kita kan. Azab psikologi tu lebih pedih lagi, lebih berat lagi. Okay? Baik. Itu ayat yang ke-47. Baik, ayat 48. Allah Ta'ala menyebutkan yauma yushabun. Pada hari kiamat nanti, penghuni-penghuni neraka nanti yushabun. Dia dalam keadaan diseret. Kalau tuan-tuan dengar perkataan yushabun. Ayat 48 Yushabun ni tuan-tuan diseret. Kalau yusbahun, dia terbalik pula. Kalau tuan-tuan ayat tengok 48 ni ada perkataan sin ha ba. Saya sekejap. Saya boleh conteng sikit, minta maaf nanti minta Syikin padam nanti. Kalau tuan-tuan tengok kat sini huruf sin, huruf ha dengan ba. Ada Allah tak tulis susah sikit. Okey, sin, ha dengan ba. Ini maksudnya diseret. Okey. Tetapi kalau sin, ba dengan ha sabah kan. Yushabun, yusbahun, sin baha tuan-tuan, itu maksudnya dia berenang. Ada beza lah. Okay. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu.
sebelum mereka ni tenggelam dalam lautan neraka ni, azab ni, mereka dahulu akan diseret. Tetapi Allah kata apa? Mereka diseret wajahnya menuju ke neraka. Okay, penghuni-penghuni neraka ni sebelum tu dah dia azab tu, dia dah akan diseret wajah-wajahnya menuju ke neraka Allah. Okey. Kenapa Allah Taala kata dia diseret wajah dia? Okay. Ayat ni tuan-tuan, ayat 48 ni dan ayat 47 ni dia berkait. Tadi Allah kata dia dolal dan dia su'ur kan, dia sesat dan dia kebingungan, dia gila, dia macam-macam, anxiety mungkin, depressed dan sebagainya. Al-Imam Ibn Katsir tuan-tuan, di dalam tafsir dia kata apa? Kenapa Allah seret mereka dengan wajah? Sebab dua perkara Allah nak bagi tahu. Pertama, bila dia diseret dengan wajah tu, dia dalam keadaan tak tahu dekat mana mereka nak pergi. Okay, dalam keadaan gila, keraguan, kebimbangan, anxiety, depressed kat neraka ni, nak menuju ke neraka Allah jatuhkan hukum ni, dia tak tahu ke mana-mana, tak tahu, akhirnya diseret tu dalam keadaan dia bingung. Saya ni nak ke mana saya? Itu adalah untuk menambahkan lagi azab kepada penghuni neraka Allah. Okay, dia tak tahu, dia tak nampak lah. Kalau orang berjalan, dia nampak dia nak ke mana. Tetapi kalau dia diseret tu, dia tak tahu dia nak ke mana. Okay, dia tak tahu nak ke mana sebab kepalanya di bawah. Okay, itu antara yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir. Kedua, kenapa Allah Ta'ala kata dia akan diseret wajahnya? Sebab itu adalah sebagai bentuk penghinaan dan juga celaan daripada Allah. Kerana wajah ni adalah tanda kemuliaan. Wajah ni adalah tanda kemuliaan. Apatah lagi tuan-tuan, pada zaman di negara Arab, di benua Arab ni tuan-tuan, sampai hari ni, kalau ada orang ni dia marah atau dia membenci seseorang, dia angkat kasut dan dia baling, itu adalah satu penghinaan lah. Sebab apa kita kata, ini tempat yang paling bawah sekali kan tuan-tuan, lalu dia angkat dan dibaling kepada seseorang tu, itu satu kehinaan. Macam itulah wajah ni tempat yang paling atas, lalu diletakkan tempat yang paling bawah, itu adalah penghinaan. Okay, itu cara Allah Ta'ala nak tunjukkan ini adalah satu celaan dan satu penghinaan daripada Allah Ta'ala. Sebab wajah ni adalah tanda ataupun lambang kemuliaan bagi seseorang. Tapi kalau dia dah diseret, maka itu adalah satu penghinaan dan celaan daripada Allah kepada penghuni neraka Allah. Okey, lalu zuku, lalu dikatakan kepada dia, zuku massas saqar, kata Allah. Lalu dikatakan kepada mereka, iaitu rasakanlah azab api neraka ini. Saqar kan? Rasakanlah azab api neraka ini. Perkataan ni tuan-tuan adalah perkataan yang menambahkan lagi derita. Sebagai contoh macam ni. Contoh ni macam ni tuan-tuan. Kita masuk hospital, bukan kita lah, orang lain lah. Masuk hospital. Lalu dia ni mungkin penyakit dia tu penyakit yang berat lah. Penyakit berat. Contoh ini pengalaman saya sendiri. Anak saya yang nombor 2. Masa dia kecil setahun, dia pernah melecur. Kaki dia kena air panas. Pernah melecur kena air panas. Kaki dia daripada lutut tu sampai ke hujung ibu jari dia tu, semuanya melepur. Bayangkan budak baru tak sampai setahun umur dia. Kulit budak kan lembut lagi tuan-tuan. Dia kena air panas tu jatuh atas kita kata tilam lah. Jatuh atas tilam. Bukan direct atas dia tuan-tuan. Atas tilam. Tapi dia duduk atas tilam tu melepur tangan dia. Sebab air yang meresap dalam tilam tu kena tangan dia. Jadinya masa kami pergi hospital tu, doktor balut lah. Doktor balut, dah cuci, dah dressing semua, balut semua. Lah hal ni tuan-tuan, adalah seorang ni, dia bukan ahli keluarga lah, tapi orang yang ada dekat ward tu, dia kata apa? Saya nak cakap dengan awak ni. Ada orang sebelum awak masuk ni, dia sakit macam anak awak ni lah. Dia dah meninggal dunia dah. Dia cakap macam tu. Dia menyebutkan perkataan kita kalau dengar, asal awak nak cakap macam tu pula kan? Kalau benda tu betul sekalipun, tak payah cakap. Memang cara awak cakap tu betul. Tapi di tempat yang salah. Faham tuan-tuan? Kan? Dia cakap macam tu. Ada orang sebelum ni, macam ni sama lah macam ni. Meninggal dia. Oh, kita dengar pun rasa, ya Allah. Macam satu harapan kita tu hilang. Sebab ada orang, cara dia cakap tu adalah sebagai satu benda yang kita rasa berat lah. Berat. Dia samalah juga dengan ada orang yang nak kena operation.
potong kaki sebab kencing manis, lalu orang datang ziarah, dia kata apa? Itulah kamu, saya dah cakap dah, lain kali jangan minum air manis-manis. Kan dah sakit. Kawan ni dah nak operation dah. Dia cakap nasihat yang betul, jangan minum air manis. Tapi nasihat di tempat yang salah. Jadi macam itulah bagi penghuni neraka. Mereka dah berada dalam neraka dah. Mereka dah berada dalam azab dah. Tetapi sengaja disebutkan. Masa saqar. Nah, sekarang kamu rasalah azab. Perkataan tu tak ubah apa-apa pun. Saya nak sedih pun tak berguna. Saya nak menyesal pun dah tak berguna. Sebab benda tu adalah untuk menambahkan lagi azab dan sakit hati. Okey, macam itulah contoh yang kita boleh bawakanlah. Itu antara Allah Ta'ala tunjukkan. Maksudnya, pada ayat-ayat ini tuan-tuan, ada azab fizikal lah. Dibakar, azab apa diseret, ada azab mereka dalam keadaan nanti diseksa di dalam neraka. Tapi dalam secara tak langsung, Allah sebut ayat ini, mereka juga diazab dengan azab psikologi. Mereka dalam keadaan kebingungan, mereka dalam keadaan confused, mereka anxiety, depressed, mereka dimalukan, mereka dihina, benda itu menambahkan lagi derita dan azab mereka di dalam neraka Allah. Okey. Baik, ayat 49. Ayat 49 ini panjang kalau kita nak bincang. Okey, ayat 49 ni tuan-tuan, Allah kata apa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu itu menurut takdir yang telah ditentukan. Okey, takdir yang telah ditentukan. Ini macam mana nak padam ni? Okey, jap saya padam jap. Okey. Okey, takdir yang ditentukan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ayat 49 ni tuan-tuan, dia adalah berlaku kepada dalam satu riwayat daripada Abu Hurairah, iaitu bercerita tentang ada orang musyrik Quraisy, dia dia berdebat dengan baginda Nabi SAW berkaitan dengan takdir. Okey, lalu turunlah ayat ini. Turunlah ayat 48 dan ayat 49. Okey, Allah nak bagi tahu semua ni adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, apa yang dimaksudkan dengan takdir dekat sini tuan-tuan? Allah kata semua benda berlaku menurut takdir. Ada kalangan kita mula rasa semua yang berlaku ni takdir Tuhan. Jadi seolah-olahnya hidup ni adalah satu paksaan daripada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak macam itulah. Saya tak boleh ubah apa-apa. Kita tak beriman macam itu tuan-tuan. Ahlussunnah wal Jamaah tak beriman seperti itu. Kalau kita merasakan semua yang berlaku ini adalah takdir Tuhan tak berubah, itu adalah akidah Jabbariyah. Akidah Jabbariyah ni tuan-tuan, dia merasakan semua yang berlaku ni adalah ketetapan Tuhan, takdir Tuhan. Manusia tidak ada pilihan. Manusia tak berusaha buat apa-apa pun. Manusia hanya buat apa yang telah Allah tetapkan. Ini akidah yang kita tolak. Dia samalah dengan orang lelaki, kalau dia kahwin nombor 2, kahwin nombor 3, kan, kahwin larilah. Lalu bila isteri tanya, bang, kenapa bang kahwin ni? Abang sebenarnya tak ada pilihan. Ini adalah takdir Tuhan. Seolah-olahnya dia berkahwin itu atas takdir, bukan atas pilihan dia. Ini kita tak, ini akidah Jabbariyah. Kenapa tuan-tuan? Saya pernah sebut dalam kupasan kita yang dahulu. Akidah Jabbariyah ni kita rasa macam betul, tapi sebenarnya dia ekstrim. Kerana apa? Sampai satu tahap nanti, bila manusia melakukan jenayah, sampai tahap dia membunuh sekalipun, sampai tahap dia mencuri, merompak sekalipun, pihak berkuasa tak boleh ambil tindakan dan hukuman kepada si penjenayah. Kerana apa? Nanti dia akan kata, saya bukan nak merompak, saya bukan nak membunuh orang, tetapi takdir Tuhan menetapkan saya sebagai pembunuh dan perompak. Akhirnya kita tak boleh salahkan dia lah. Kita hanya salahkan Tuhan. Okay, nampak tuan-tuan? Itu kesan dia. Okay, itu pertama. Akidah Jabbariyah ni kita tolak. Jadi, ayat ni saya bincang pada tuan-tuan. Pertama kita bincang ni dulu. Kita tak kata semua benda yang berlaku ni adalah takdir Tuhan. Yang kedua, kita tak berakidah dengan akidah Qadariyah. Qadariyah pula kata semua benda ni berlaku dengan pilihan manusia. Qadariyah ni dia ekstrim juga. Ekstrim dia apa tuan-tuan? Dia kata apa? Allah Ta'ala tak menetapkan apa-apa takdir. Melainkan benda tu dah berlaku, barulah disebut sebagai takdir. Dalam bahasa mudah tuan-tuan,
Dia kata apa? Semua yang kita buat atas muka bumi ni, semuanya pilihan kita. Bukan takdir Allah. Pun tak boleh juga. Ahlussunnah wal Jamaah, dia duduk di tengah-tengah. Dia moderate. Ada perkara takdir Tuhan, ada perkara bukan takdir Tuhan. Okey. Ada perkara takdir Tuhan, ada perkara yang bukan takdir Tuhan. Maksudnya apa tuan-tuan? Takdir Tuhan ni yang telah ditetapkan kepada kita adalah takdir dalam bentuk kita ni lahir sebagai bangsa apa? Contoh, lahir sebagai bangsa Melayu. Ada orang lahir sebagai bangsa Cina, Indian dan sebagainya. Jadi itu adalah takdir yang tak berubah. Lahir daripada ibu bapa yang macam ni. Lahir dengan adik-beradik yang seperti ni. Kita tak ada pilihan. Itu adalah takdir yang tak berubah. Takdir yang berubah ni ada minta maaf. Itu pertama. Yang kedua, iaitu dalam hidup kita ni adalah pilihan. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ada takdir yang tak berubah, adalah takdir yang saya sebutkan tadi tu. Dan semua benda tu kita tak bertanggungjawab. Allah tak akan hisap perkara itu. Kenapa mak ayah kamu macam ni? Allah hisap tak ada. Sebab itu bukan pilihan kita. Itu adalah ketetapan daripada Allah. Cuma apa yang kita lalui, semua apa yang kita lalui itu adalah pilihan daripada kita. Kita nak makan apa, kita nak buat maksiat, kita nak buat ketaatan, kita nak bangun tahajud, kita nak mencuri, kita nak membunuh, itu adalah pilihan manusia sendiri. Ini adalah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Sekarang tuan-tuan, apa yang Allah katakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar ni? Kami ciptakan sesuatu tu menurut takdir. Apa maksud dia? Maksud dekat sini, Allah Ta'ala sedang bercerita berkaitan tentang ilmu dia. Allah Ta'ala sedang bercerita tentang ilmu dia. Yang mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Inna Allah kataba maqadir khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Nabi kata apa? Allah telah takdirkan alam ini menurut ilmu Allah adalah 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini Allah nak cerita tentang kekuasaan dia, tentang ilmu dia. Semua benda yang berlaku ni di dalam ilmu dan pengetahuan Allah. Apa yang kita pilih, apa yang bakal kita buat dan apa yang akan berada di penghujung kehidupan kita, Allah sudah mengetahui. Tetapi apa yang kita buat, itu pilihan kita. Saya nak bermaksiat, itu pilihan saya. Saya nak beribadah, itu pilihan saya. Allah tahu tak? Allah tahu. Bukan sekarang je. Tapi perkara yang akan datang. Sebab itu dalam bincang bab takdir ni tuan-tuan, dia terpisah di antara ilmu manusia dengan ilmu Allah Ta'ala. Jadi ayat 49 ni, dia adalah bercerita tentang kuasa Allah Ta'ala. Ni hari akhirat kan? Ya Allah cerita tentang kuasa dia. Kuasa aku bukan sekadar berikan azab pada kamu, bahkan aku mengetahui dengan ilmu aku apa yang berlaku kepada kamu. Itu maksudnya qadar. Okey. Kalau kita bincang detail-detail sikit tuan-tuan, mungkin tuan-tuan kalau fikir-fikir, paling asas sekali tuan-tuan, kita tanya dulu tentang qada dan qadar. Apa itu qada, apa itu qadar? Kita selalu sebut qada dan qadar. Tetapi dari sudut ilmu, qadar berlaku dahulu, baru berlaku qada. Okey. Kita sebut qada dan qadar kan? Kita sebut qada dahulu, baru qadar. Tapi dalam bab ilmu, qadar berlaku dulu, baru qada. Sebab qadar ni Allah menetapkan dia punya ketetapan. Dia ni macam ni, dia ni macam ni. Itu ketetapan yang Allah dah decide. Qada pula, Allah putuskan benda tu berlaku atau tidak. Jadi qadar ni kita dah decide dulu. Contoh kita nak buat satu rumah tuan-tuan. Qadar kita rancang plan, rumah ni ada 3 bilik air, ada 3 bilik. Keluasan ni macam ni, design macam ni, bumbung macam ni, contohlah. Itu kita punya qadar, bajet macam ni. Qada tu apabila kita laksanakan. Tiba-tiba bila kita buat, bajet lari. Jadi yang kita plan 3 bilik tadi, saya buat 2 bilik sajalah. Keluasan macam ni, saya decide buat macam ni lah sebab bajet lari, contoh. Jadi adanya qadar dahulu, baru berlakunya qada. Okey? Benda tu ditetapkan. Sebab itu bila kita faham macam ni tuan-tuan, maka barulah
kita akan dapat beza berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, hadis yang paling masyhur bercerita tentang ayat Quran yang masyhur. Allah Taala kata apa? Bila ajal sudah sampai, tidak dicepatkan dan tidak dilambatkan. Itu adalah qada dan kadar kita secara tetap. Okey, tak boleh berubah. Tak boleh terlewat walau sesaat, tak boleh tercepat walau sesaat. Itu ketetapan Allah. Tetapi dalam hadis Nabi pula, Nabi kata orang yang menghubungkan silaturahim akan dipanjangkan umur dia. Macam mana pula boleh panjang umur ni? Tadi kata ajal ni kekal, tetap. Takdir ni macam tu. Tapi macam mana boleh tambah panjang umur pula? Ataupun dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Takdir ni akan berubah dengan ilmu, dengan doa. Okay, takdir ni boleh berubah dengan doa. Macam-macam pula. Okay. Sebenarnya tuan-tuan, saya sebutkan tadi, takdir ni benda yang awal sekali Allah tetapkan. Tapi qada tadi tu, tadi tu kadar, takdir itu kadar kan? Allah dah tetapkan. Qada itu adalah mengikut keputusan Allah Ta'ala. Allah nak putuskan sama ada dia berlaku ataupun tidak. Maka para ulama pun kata, takdir ni bahagi pada dua. Ada takdir namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ni takdir yang berubah. Dan ada juga takdir namanya takdir mubram. Takdir yang tetap. Okay? Alright. Tuan-tuan jelas ke tuan-tuan? Okay, boleh ikut ke? Boleh Ustaz. Sebab benda ni sebenarnya mudah je nak faham. Cuma kita kena tahu dia punya macam mana? Conceptual. Conceptual dia. Kita faham benda ni, fahamlah insya-Allah. Sebab ada orang dia jadikan benda tu macam satu confusing. Saya tak faham lah kenapa qada dia tak macam tu lah. Okay? Sebab macam saya kata tadi, kita dah plan macam ni. Tapi boleh berubah tak? Plan tu boleh berubah. Bajet saya sama ada boleh kurang ataupun boleh bertambah. Tapi bila pelaksanaan itu yang jadi. Macam itulah dengan qada dan kadar Allah Ta'ala. Sebab itu bila para ulama bincang tentang takdir ni ataupun qadar ni, dia bagi dua. Ada qadar yang mubram, kekal, tak boleh berubah. Ada qadar ataupun takdir yang mu'allaq, yang boleh berubah. Okey. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi ayat 49 ni kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, memang dibincang panjang tentang takdir. Apa yang Allah nak cerita sebenarnya ni? Alam ni semuanya dengan takdir. Jadi orang yang tak berapa faham, dia akan kata, maksudnya semua benda ni Allah dah tetapkan. Jahat baik semua Allah dah tetapkan. Jadi orang yang faham pula dia kata tak macam tu. Jadi mudah nak bagi kefahaman tuan-tuan. Ayat ni adalah ayat Allah Ta'ala sedang bercerita tentang kuasa dia. Melalui ilmu pengetahuan dia. Okay? Dia macam orang tua tuan-tuan. Dia kata kita macam ni. Awak jangan main-main dengan ayah tau. Ayah tahulah. Ayah ni lebih makan garam daripada kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dari sudut pengalaman dia, dia dahulu dah lalui dan dia tahu daripada macam ni akan datang jadi apa. Itu manusia untuk tunjukkan dia punya kelebihan dia. Allah Ta'ala, dia bukan macam manusia. Kalau manusia ni dia agak-agak kan, melalui pengalaman saya. Tapi Allah Ta'ala bila sebut macam ni adalah untuk tunjukkan ilmu aku ni adalah tepat. Okay, benda ni berlaku dengan ilmu aku. Aku tahu apa yang kamu buat, apa yang kamu pilih dan apa yang akan kamu lakukan. Aku tahu. Benda yang lepas, benda sekarang dan benda yang akan datang. Okay. Jadi ayat 49 ni Allah membentangkan tentang kekuasaan dia melalui ilmu. Okay. Ayat 50 tuan-tuan. Lalu Allah tunjukkan lagi kuasa dia. Kata Allah, wa ma amruna illa wahida. Dan Allah kata apa? Dan tidaklah kami melaksanakan, memerintahkan apa sahaja illa wahidah, melainkan satu perkara. Apa satu perkara ni tuan-tuan? Adalah satu kalimah. Okay? Satu perkara dekat sini adalah menunjukkan kepada kita satu kalimah. Iaitu kalimah kun. Maksudnya Allah Ta'ala nak tunjukkan kuasa dia. Dia tak perlu kata, dia tak perlu tegaskan. Kalau nak buat satu arahan tu, kalau contohlah Sultan, Perdana Menteri, pembesar-pembesar, pemerintah-pemerintah, dia nak tunjukkan dia punya kuasa dia, boleh jadi dia kena bagi arahan tu 2 kali baru orang boleh dengar, baru orang boleh faham. Tapi Allah kata tak, aku punya kuasa aku cukup aku kata kun atau wahidah sekali je, tanpa perlu aku ulang sebagai penegasan, sebagai penguat, tak perlu pun. Benda tu akan berlaku. Dan Allah bayangkan
kalamhim bil basar. Dia seolah-olah sekelip mata. Sekelip mata ni tuan-tuan, para ulama kata apa? Itu adalah menunjukkan benda tu berlaku tanpa bertangguh. Itu maksud dia. Sekelip mata boleh berlaku. Allah kata hanya satu perkataan, kun, berlaku terus. Tanpa bertangguh. Itu maksudnya apa? Dia berbicara tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu nak dustakan kekuasaan Allah? Kenapa kamu nak dustakan tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Tadi saya tertinggal satu hadis, saya minta maaf. Okey, ni hadis ni bagus juga untuk kita bincang tentang takdir tadi. Satu je. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, hadis riwayat Al-Imam Muslim. Nabi kata apa? Ista'in billah wa la ta'jiz fa in asabak amrun faqul qaddarullah wa ma syaa fa'al wa la taqul law anni fa'altu lakan kadza fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Okay. Nabi ingatkan kepada kita tuan-tuan, dari sudut akidah ni, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, percaya keimanan kita kan salah satunya adalah qada dan qadar, iaitu kata Nabi SAW, kalau kamu kata Nabi SAW, mohonlah pertolongan dan bantuan daripada Allah. Dan janganlah kamu ni rasa lemah. Maksudnya dalam hidup ni kita nak survive ni, kalau ada apa masalah minta pada Allah dan jangan rasa lemah, jangan rasa takut. Dan Nabi kata apa? Kalau kamu tertimpa sesuatu, kamu katalah Allah telah takdirkan apa yang dia nak, dia buat. Jadi kita ni akan bersangka baik dengan Allah. Sentiasa akan positif. Sebab apa? Apa yang berlaku pada saya, ini adalah takdir Allah, kehendak Allah. Kita tak akan argue dah. Sebab Allah tetapkan benda yang paling terbaik. Sebab itu kita kena ingat, Allah mengurus alam ni dengan Al-Aziz, keperkasaan dia. Tak ada orang campur tangan. Dan jangan lupa dengan Al-Hakim, dengan kebijaksanaan dia. Semua yang diputuskan untuk kita, yang bagi kita ni tak baiklah, tak baguslah, buruklah, percayalah Allah buat dengan kebijaksanaan. Dia bukan buat tanpa ilmu, tapi dia buat dengan kebijaksanaan. Okay, itu Allah Ta'ala. Okay? Yang kedua kata Nabi SAW, kalau berlaku yang benda yang kamu tak suka, jangan kamu kata apa? Lau anni Nabi SAW kata apa? Lau anni fa'altu lakana kada. Kata Nabi SAW, kalau berlaku satu perkara, jangan kamu sebut apa? Andai katalah, kalau aku buat macam ni, mesti jadi macam ni. Kalaulah macam ni, mesti jadi macam ni. Ini selalu kita buat kan? Kita selalu sebut, kalaulah. Selalu kita sebut macam ni. Nabi kata, jangan sebut macam tu. Sebab, seolah-olahnya perkataan tu, macam kita menafikan takdir. Kalau saya tak ni, mesti tak berlaku macam ni. Seolah-olahnya takdir tu, kita yang tetapkan. Sedangkan orang yang beriman pada Allah Ta'ala ni, dia positif. Sebab, kenapa saya kata positif? Sebab dia tahu benda tu yang berlaku itu adalah dengan keizinan Allah Ta'ala. Tak semestinya kalau saya tak buat, tak berlaku. Kalau Allah kata berlaku, berlakulah. Dia tak akan berubah walaupun sedikit. Okay. Dan katakan Nabi SAW, kerana perkataan lau itu, fa'inna lau, kata Nabi. Sebab perkataan kalaulah, andailah, semua itu adalah taftahu amal syaitan. Dia akan membuka pintu-pintu syaitan. Okay, menjadikan kita ni tak sangka baik dengan Tuhan lah. Kalau saya tahulah macam ni berniaga rugi, saya tak berniaga lah. Contohlah, dia menafikanlah kekuasaan Allah Subhanahu. Okay, baik, kata yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita teruskan, akhir sekali terus. Kita pecut habis ni. Lalu kata Allah Ta'ala, walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya kami akan membinasakan, ahlakna, kami akan binasakan orang seperti kamu, serupa kamu. Siapa yang Allah hancurkan ni tuan-tuan? Adalah orang yang mendustakan Rasul seperti umat terdahulu. Maksudnya Allah bagi peringatan, aku hancurkan kamu sama macam aku hancurkan umat dahulu yang mendustakan Rasul-Rasul. Ini Allah Ta'ala sendiri sebut. Allah akan ulang perbuatan dia. Kamu dustakan Rasul, macam itulah aku akan dustakan, aku akan hancurkan kamu seperti mana umat-umat yang terdahulu. Fahal min muddakir, kata Allah. Adakah manusia yang ingin mengambil pelajaran? Ni Allah tanya pada manusia. Bukan untuk kita jawablah, tapi untuk kita ambil peringatan tegas, keras daripada Allah Ta'ala.
Allah tak teragak-agak untuk masukkan manusia ni ke dalam api neraka dia. Okey. Jadi Allah Taala kata, aku hancurkan kamu ni sama macam orang seperti kamu yang mendustakan rasul sebelum kamu. Ada tak orang ambil pengajaran? Lalu Allah kata, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala semua yang kamu lakukan semuanya akan tercatat di dalam buku amalan. Okay. Semua yang manusia buat ni semuanya akan tercatat dalam buku amalan. Wa kullu saghirin, setiap benda yang kecil sekalipun, wa kabirin, ataupun setiap perkara yang besar sekalipun, mustatar, semuanya dalam keadaan ditulis, tak ditinggal walaupun sedikit. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata apa? Semua manusia akan bertemu dengan Allah satu, maksudnya dia bertemu sendirian. Lalu dibentangkan amal dia. Seorang tu akan dibentang tis'a wa tis'in sijil, kata Nabi. Akan dibentang 99 lembaran. Kullu sijil, satu lembaran itu maddul basar, adalah sejauh mata memandang. Itu nak tunjukkan Allah akan catat sedetail-detail ni. Malam tadi tuan-tuan, saya ada program di penjara Sungai Buloh. Saya mengajar di penjara. Saya tanyalah pada pegawai-pegawai penjara tu. Dia kata dalam penjara ni, ada orang yang telah belanjakan 50,000, 100,000, 200,000 untuk bayar lawyer saja. Semata-mata untuk bebas di mahkamah, dia kata. 50,000, 100,000, 200,000 sanggup. Tuan-tuan bayangkan, kesalahan dekat dunia tu yang dia sanggup belanja segalanya untuk lepas dipenjarakan tuan-tuan ataupun jatuh hukum ni, hanya mungkin satu kesalahan, dua kesalahan ataupun tiga kesalahan. Itu pun manusia sanggup buat apa saja untuk bebas daripada hukuman. Tapi hari akhirat, kita akan menanggung semua kesalahan. Semua tercatat. Sebab itu Allah sebut, saghirin wa kabirin mustatar. Kecil ke besar ke, semua tercatat. Tak ada satu yang akan terlepas. Semuanya di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Cukup ayat ni tuan-tuan, untuk jadikan satu mesej kepada kita, ni bukan satu amaran saja, tetapi ini adalah peringatan tegas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali tuan-tuan, Allah Taala sebut dua ayat yang berbaki itu untuk tunjukkan bezalah antara orang yang duduk di neraka di dalam syurga dan juga dalam syurga Allah dengan perkataan innal muttaqin. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu fi jannatin wa nahar. Mereka akan berada di dalam syurga Allah dan di syurga itu mengalirlah adanya sungai-sungai. Kenapa Allah Ta'ala sebut ayat ni? Sebab nak tunjukkan perbandingan, perbezaan. Penghuni neraka tadi, dia diheret wajahnya. Dia duduk dalam keadaan anxiety, depressed, gila, tertekan, dibakar di tempat yang paling azab. Orang yang melakukan kebaikan, sebaliknya. Dia duduk di tempat yang paling indah, paling terbaik, dalam keadaan yang sangat menenangkan. Itu. Jadi ayat 54 tu tuan-tuan hanya sebagai comparison saja dengan manusia yang duduk di dalam neraka Allah. Ayat 55 Allah tunjuk apa? Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kata Allah Ta'ala, dan mereka itu akan duduk di tempat yang disenangi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa. Di dalam hadis Nabi SAW tuan-tuan, perkataan fi maq'adi sidqin, fi maq'adi sidqin ni dia duduk di tempat yang paling disenangi ataupun tempat yang paling bahagia. Para ulama tafsir kata apa? Itu menunjukkan dia akan duduk di tempat yang penuh dengan kemuliaan, keredaan, kurniaan, kenikmatan, kegembiraan dan segala macam yang manusia suka. Dia duduk di tempat yang khusus untuk dia lah. Okay? Yang memenuhi hati dia. Okay. Ni kalau tuan-tuan nak tengok ni, Allah ada sebut 2-3 surah sebelum ni. Pada surah At-Tur. Kalau tuan-tuan gostan ke belakang ni, ada satu surah At-Tur tu Allah dah sebut dah cerita tentang macam mana yang disebutkan sebagai maq'adi sidqin. Tempat yang paling disenangi itu macam mana? Allah Ta'ala sebut dah. Okay. Baik, kemudian Allah Ta'ala kata inda malikin muqtadir. Dan dia duduk dekat tempat tu di sisi Tuhan yang maha berkuasa. Apa maksudnya tuan-tuan? Dia bukan sekadar dapat nikmat zahir,
Tadi kan penghuni neraka ada azab zahir dan ada azab batin kan? Ada azab psikologi dan azab yang zahir. Penghuni syurga pula dia dapat nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir tadi dia dapat nikmat tempat tinggal, dia akan dapat nikmat kegembiraan, dia dapat nikmat tempat yang menenangkan macam-macam. Nikmat batin dia pula dia akan berada indal malik, dia akan berada di sisi Tuhan yang Maha Berkuasa. Maksudnya dia akan dapat melihat Allah Ta'ala secara langsung. Dan saya pernah sebut pada tuan-tuan, melihat Allah dan bercakap langsung dengan Allah adalah kemuncak kenikmatan di dalam syurga Allah. Okay? Jadi pada ayat yang terakhir ni, Allah bagi tahu ada nikmat zahir dan ada nikmat batin. Okay. Saya tutup tuan-tuan dalam satu hadis Nabi. Nabi SAW menyebutkan melalui riwayat Abdullah bin Amr, iaitu Nabi kata apa? Al-muqsitun indallah ala manabir min nur ala yaminir rahman. Kata Nabi SAW, orang yang melakukan keadilan, mereka akan duduk di hari akhirat di sisi Allah Ta'ala. Yaminir rahman. Dia akan duduk di sebelah kanan Allah Ar-Rahman. Dia akan duduk di satu mimbar, yang mimbar itu diperbuat daripada cahaya. Wakilta yadahi yaminul ladzi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Dan kata Nabi SAW, mereka itu adalah orang yang melakukan keadilan dalam hukum hidup dia, dalam keluarga dia, dan semua yang berada di bawah kekuasaan mereka. Maksudnya ni penghuni syurga lah. Dia akan duduk di mimbar yang diperbuat daripada cahaya, dan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Ar-Rahman. Okay? Dia dapat nikmat zahir dan dia dapat nikmat batin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Baik, inilah sebahagian daripada tafsiran surah Al-Qamar. Insya-Allah tuan-tuan, pertemuan yang akan datang kita akan masuk surah yang baru. Bukan surah Ar-Rahman dan Al-Waqiah kita dah bincang dah sebelum ni. Nanti insya-Allah saya akan maklumkan. Kita akan tengok pada surah yang lain. Insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang bersama dengan saya di sini. Ada Puan Fini, Puan Nurul Jannah, ada Puan Cik Syikin, kemudian ada siapa lagi? Puan Nur Azlina, Puan Kamaliah. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Alright.